Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan jumpa lagi untuk PDPR Sains tahun 5. Pada hari ini kita akan belajar tajuk haba dan suhu, dan juga kita akan belajar macam mana menggunakan termometer. Kalau kita tengok tu 6.1.2, kita akan belajar mengukur suhu menggunakan alat dan unit PHY dengan teknik yang betul, dan juga 6.1.3 menggunakan perhubungan ruang dan masa untuk melihat perubahan suhu apabila ais dipanaskan. Okey. Pertama kali kita lihat dulu cara menggunakan termometer makmal dengan betul. Kita dah pelajari sebelum ini termometer ada banyak jenis seperti termometer klinik, termometer makmal, termometer digital. Jadi pada kali ini saya akan kenalkan dua jenis termometer yang kita mudah jumpa di dalam bilik sains, iaitu yang pertama termometer yang mempunyai berbuli berwarna perak ataupun silver, dan juga termometer yang mempunyai berbuli berwarna merah. Okey, kalau diperhatikan berbuli yang berwarna silver itu diisi dengan merkuri. Merkuri ialah sejenis logam yang sangat sensitif pada perubahan suhu. Dan merkuri adalah satu logam yang sangat bahaya kerana dia mudah meresap ke dalam kulit. Yang kedua itu ialah berbuli yang berwarna merah, lebih selamat digunakan sekiranya dia pecah, dan ia mengandungi alkohol yang juga sensitif pada perubahan apa-apa perubahan suhu. Jadi antara dua ni yang paling selamat ialah menggunakan termometer dengan berbuli yang berisi cecair alkohol berwarna merah. Sebab cecair alkohol apabila pecah dia akan mudah meruap, jadi dia tidak meninggalkan kesan berbanding merkuri. Kita akan pelajari cara ataupun teknik mengambil bacaan suhu pada termometer. Kita tengok yang pertama, di sini ada 4 bika kaca dengan termometer. Kita tengok termometer bika A. Kalau bika A ini adalah pada bacaan yang paling betul kerana termometer itu dipegang dengan menegak, dan kita perhatikan bahawa berbuli itu berada dengan sempurna di dalam air. Namun pada yang kedua ini, apakah kesilapan yang ada pada B ini? Cara ini salah kerana kalau diperhatikan berbuli telah menyentuh dasar bikar. Jadi bacaan tidak akan tepat. Yang ketiga juga salah kerana kalau diperhatikan berbuli ni hanya sentuh bahagian atas sahaja. Yang keempat pula yang di termometer ini tidak dipegang dengan tegak. Jadi ia adalah salah. Jadi antara A, B, C dan D, teknik mengambil bacaan suhu, teknik memegang termometer yang paling betul ialah A. Yang pertama syarat dia mesti dipegang dengan tegak dan pastikan bahawa berbuli itu terendam dengan sempurna. Okey, yang kedua, apabila kita nak ambil bacaan kita kena pastikan yang pertama, kita kena tunggu hingga paras cecair menjadi tetap. Tetap tu maksudnya dia tidak berubah, dia tak naik lagi. Contohnya kalau kita panaskan sesuatu, paras dia akan makin lama makin tinggi. Jadi kita akan tunggu sehingga paras itu tidak berubah. Kemudian kita kena laraskan mata. Ini mata kita. Laraskan dengan tempat berhenti. Tengok cikgu dah tunjukkan anak panah. Jadi mesti sama paras. Barulah kita boleh ambil bacaan. Jadi kalau ini contoh yang kita dapat pada gambar ini, bacaannya ialah 30 darjah Celsius. Darjah Celsius ialah apa? Ialah unit PHY bagi bacaan suhu. Okay. Ada A dan ada B. Kenapa ada A dan ada B? Kalau awak perhatikan di sini melengkung dia, cara dia melengkung berbeza. Yang ini melengkung rasanya di bawah, yang kedua melengkung rasanya di atas. Jadi ada dua jenis lengkungan. Kenapa ada dua jenis lengkungan? Sebab kita ada dua jenis termometer. Yang pertama
yang di mana tiubnya diisi dengan merkuri, yang kedua tiubnya diisi dengan cecair alkohol. Jadi cecair alkohol itu ialah cecair biasa. Jadi cara dia mengaras meniskus akan jadi ialah sama seperti A. Ini untuk cecair yang berwarna merah. Tetapi merkuri ialah logam. Jadi cara aras meniskus dia berbeza. Jadi melengkung ke melawan arah berbanding dengan A. Jadi nampak beza. Jadi tahu yang A ialah untuk cecair warna merah dan B ialah untuk merkuri. Okey. Perhatikan di sini. Aras meniskus bagi termometer bercecair alkohol ialah yang berwarna merah yang seperti ini. Manakala kalau kita gunakan cecair merkuri yang berwarna perak, arasnya akan jadi macam ni. Jadi kamu sepatutnya tahu membezakan kalau kita nak ambil bacaan guna termometer merkuri, kita nak ambil paras yang mana. Kalau kita nak gunakan termometer yang bercecair alkohol, paras ni macam mana. Jadi kita kena laraskan mata kita ikut paras yang ni. Sekarang, cuba kita tengok cara nak baca, ambil bacaan pada termometer. Yang pertama, kita boleh anggarkan. Yang pertama, bacaan dia ialah 68. Tengok sini 6, dia tak lepas daripada 70 dan setiap senggat ni membawa kepada 2 unit. 2, 4, 6, 8. Sebab tu laju bacaan dia 68. Yang kedua, sama juga dengan yang pertama, cuma bacaan dia ialah 78. Yang ketiga, tak sampai lagi 100, lagi satu senggat sampai 100, so bacaan dia 98. Yang keempat, bacaan dia 40 dan yang ketiga bacaan dia 44 sebab dia dah sampai 2 senggat. Cikgu harap kamu faham. Okay, kemudian, lepas ini kita akan buat satu penyiasatan hubungan antara suhu apabila ais dipanaskan. Tahu tak ais? Ais itu ialah apabila air itu kita masukkan dalam peti beku dan kita biarkan dia membeku. Jadi beku, kita dah belajar sebelum ni ialah takat beku air. Takat beku ais ialah 0 darjah Celsius. Dan ini ialah cara kita nak buat eksperimen. Ini adalah bika. Dalam bika ada ais dan ada termometer yang kita telah dirikan secara tegak dan kemudian kita akan panaskan. Apabila kita laksanakan eksperimen, kita akan dapat jadual yang begini. Pada masa kosong, masa mula-mula, suhu air ialah kosong sebab dia masih bentuk ais. Semakin lama kita tambah kepanasan, ais akan mencair pada 5 minit menjadi 30 darjah Celsius, 10 minit 65, 15 minit 90 darjah Celsius, 20 minit 100 darjah Celsius, 25 minit 100 darjah Celsius. Perhatikan dekat sini, semakin lama kita panaskan, suhu dia tetap jadi 100. Kenapa? Sebab 100 ialah takat didih bagi air. Jadi kalau kita panaskan lagi sampai 50 minit sekalipun, suhu dia akan jadi 100. Dia tak akan jadi 110, 120. Tetap hanya jadi 100 sebab itu ialah takat didih air. Cuma kalau kita biarkan dia panas terlalu lama, air di dalam bika tu akan makin lama menjadi semakin kering. Kenapa kering? Sebab air itu dalam bentuk cecair sudah bertukar menjadi wap. Okay, now sekarang kita nak tengok hubungan antara suhu dan masa. Jadi kita pindahkan maklumat ini dalam bentuk carta balang. Okay, perhatikan. Yang pertama, kita bentuk huruf L, macam huruf L. Yang kedua, kita letak label. Suhu air, kita ambil daripada mana suhu air ni? Kita ambil daripada jadual. Okey, kita pindahkan saja, kita tak ubahkan sikit pun. Kemudian, suhu air ni kita letak pada bahagian menegak. Kenapa menegak? Sebab dia ialah B. Kemudian kita labelkan masa ialah P
PM. PM untuk apa? Pemboleh ubah manipulasi. PB untuk apa? Pemboleh ubah bergerak balas. Dah label. Next, kita buat skala. Skala ini ialah kita ambil sebab sini ialah PM. So, kita kena ambil daripada data ni semua. Okey, pindahkan 0, 5, 10, 15 sampailah 25. Setelah itu, kita bentukkan carta palang satu persatu. Pada 0, pada 5, pada 10, 15, 20 dan 25. Perhatikan pada minit 20 dan 25, tinggi carta palang ini sama, iaitu 100 darjah Celsius. Okay. Kamu perlu ingat apabila kita nak buat carta palang, kita kena tahu mana satu pemboleh ubah dimanipulasi PM, mana satu pemboleh ubah bergerak balas PB. Okey. Setakat itu hari ni, lepas ni cikgu nak kamu buat 2 latihan. Latihan yang pertama, saya nak kamu kenal pasti berapakah suhu pada 5 termometer yang telah saya sertakan di sini. Jadi ini akan saya letak pada link yang saya sertakan. Kamu isikan suhu dia dan kamu terus send. Tak perlu share markah. Latihan yang kedua, saya nak kamu buat satu latihan. Pindahkan maklumat yang pada jadual ni masa suhu. Okay. Pindahkan maklumat ni kepada carta palang sebagaimana yang kita buat tadi. Yang tadi kita telah buat. Okey, ikut langkah-langkah. Macam mana nak tahu langkah? Yang pertama, kenal pasti mana satu PM, mana satu PB. Ini ialah apa? PB, ini ialah PM. Kemudian buat bentuk L. Bukan bentul bentuk L. Lepas tu labelkan mana satu PM, mana satu PB. PM mendatar, M mendatar, PB berdiri, menegak. Lepas tu lakarkan 3, 6, 9, 12 hingga 18 dan lakarkan setiap palang. Okey, kamu boleh buat latihan 2 ni dalam buku latihan sains 1 dan hantar foto kepada saya secara personal di WhatsApp ataupun di Telegram. Okey, itu saja. Kita jumpa lagi minggu depan. Stay safe and stay indoor. Assalamualaikum.